Terima kasih Mbak Malaysia untuk laporan kaji cuaca pada hari ini. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk rancang perjalanan anda. Ya, kalau kita lihat kepada ramalan kaji cuaca, rata-rata hampir keseluruhan negara kita mengalami hujan dan juga ribut peti sehinggalah ke tengah malam sebenarnya. Jadi bukan sahaja negeri-negeri ataupun rumah-rumah yang terjejas disebabkan banjir ini, tetapi juga agensi-agensi awam juga, jabatan-jabatan ataupun kementerian-kementerian mungkin ada yang akan terdedah kepada bencana banjir ini. Jadi bagaimana untuk kita menguruskan rekod agar rekod-rekod ini tidak terkesan akibat banjir ini. Dan kita juga akan mengetahui peranan Arkib Negara dalam memberi hikmat, nasihat dan rundingan kepada pejabat-pejabat kerajaan tentang etika dan langkah pengurusan rekod yang mampan, sistematik dan berkesan demi menjamin pemeliharaan rekod yang selamat. Dan pagi ini kita bersama dengan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia yang berbahagia, Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi hari ini pengurusan rekod ketika musim banjir. Secara mukadimahnya mungkin apa sebenarnya peranan dan juga fungsi Arkib untuk perihal ini Datuk? Arkib Negara Malaysia kita sebenarnya kita ada ATA ya, ATA Arkib Negara 23 ataupun ATA 629. Jadi dalam ATA ini dinyatakan fungsi menyeluruh Arkib Negara untuk membantu pengurusan rekod kepada agensi kerajaan selain pada arkib dan bahan memorial sebagainya. Jadi dalam pengurusan rekod ni sebenarnya coverage dia sangat luas, bidangnya sangat luas. Jadi dalam ATA itu disebut pejabat awam. Pejabat awam ini merupakan agensi kerajaan, kementerian, jabatan, agensi dan sebagainya. Jadi ini tertakluk pada ATA Arkib. Jadi fungsi Arkib memberikan khidmat, nasihat, rundingan dan sebagainya. Jadi kita juga pernah membangunkan panduan tentang pelantin akan bencana rekod 2012 untuk rujukan kepada pejabat awam. Dan dalam masa yang sama kita sentiasa terbuka untuk menerima panggilan ataupun pertanyaan daripada pihak awam maupun orang awam. Jadi kita buka ruang dan peluang untuk membantu menguruskan rekod supaya ia berada dalam keadaan yang lebih selamat. Dan kalau kita lihat bencana yang biasa melanda negara kita, mungkin kita sebut tentang banjir lah. Tapi kalau di peringkat global, ada lagi yang lebih besar, misalnya taufan dan hujan, bencana gunung berapi, gempa bumi dan sebagainya. Cuma kita di Malaysia ni lebih bersyukur. Cuma ancaman kita yang paling besar adalah banjir ketika pejabat awam melalui musim hujan atau tengkujuh sebagainya. Jadi memerlukan kesedaran lah untuk mengatasi ataupun menanganinya. Jadi sekiranya Datuk, kita melihat kepada ada pejabat awam yang terkesan dengan banjir, ni bagaimana langkah-langkah untuk kita menguruskan rekod tersebut? Sebenarnya pejabat awam boleh berhubung dengan Arkib saya kata tadi. Jadi kita akan memberikan bimbingan bagaimana untuk menguruskan rekod. Yang paling asas kita lihat rekod ni dari segi penyimpanan ya. Kalau katakan bangunan 2 tingkat, jadi mustahil dia akan meletakkan rekod di bahagian bawah. Dan sebenarnya dia perlu juga ada pengetahuan tentang banjir. Sekiranya pejabat itu dah memang kawasan yang terdedah kepada banjir, setiap tahun mengalami musim banjir, jadi persediaan itu sebenarnya boleh dilakukan lebih awal untuk membolehkan, mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi kalau dari segi Arkib, kita akan memberikan khidmat sihat, penyimpanan, menyelamatkan bagaimana untuk memelihara rekod. Sebab itu sebahagian pada bidang tugas kami. Sekiranya terdapat rekod-rekod yang terkesan disebabkan banjir ini, jadi bagaimana sebenarnya langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan oleh pihak Arkib sendiri? Pengalaman kita lah apabila agensi kerajaan ni terkena banjir, apabila dia melihat rekod itu basah, terkena lumpur sebagainya, dia akan musnahkan terus. Buang. Ya, buang. Dia akan mohon kebenaran dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau rekod terkena banjir, air, kita akan bantu untuk menyelamatkan. Kita akan melakukan proses pembersihan dan sebagainya. Jadi ini kerja mungkin melibatkan masa yang panjang, tedious saya kata, ataupun mungkin remeh, tapi perlu dilakukan. Kerana rekod ni sifat dia unik ya. Maknanya dalam satu-satu pejabat kerajaan ada satu salinan saja rekod. Dia bukan macam buku mungkin diterbitkan banyak siri sebagainya. Betul. Jadi apabila kita menyelamatkan itu, kalau rekod mungkin terkena bencana air yang tidak berlumpur, itu lebih mudah. Jadi ada cara-cara tertentu, misalnya kita menggunakan kaedah pengeringan pada suhu bilik, kita menggunakan teknik ampayan, mungkin kita akan menyediakan terowong angin dan sebagainya. Tetapi sekiranya rekod ini terkena banjir yang berlumpur, itu mungkin lebih sukar. Jadi itu kita juga akan membantu, jadi kita akan membawa pasukan kita dan kita akan membimbing juga agensi kerajaan. Jadi kita akan bersama-sama membantu melakukan untuk kerja-kerja
penyelamatan itu. Saya mengambil kembali apa yang Datuk katakan tadi. Mungkin ada penjawat awam apabila melihat rekod ini terkesan mengambil keputusan untuk membuang kerana bagi mereka tidak boleh diselamatkan lagi. Jadi kalau mengikut akta ataupun etika bagaimana, Datuk? Kalau berdasarkan akta, kalau rekod itu memang benar tidak boleh diselamatkan dalam keadaan yang teruk, katakan mungkin terkena banjir dan lumpur, memang tidak ada cara yang boleh kita selamatkan, jadi dia boleh mohon kebenaran untuk memusnahkan rekod. Dan sebelum buang kena minta kebenaran arkib terlebih dahulu. Kita akan minta dimenyediakan laporan, gambar dan sebagainya baru kita berikan kebenaran pemusnahan. Sebab itu saya kata bila dia memohon kebenaran menghantar gambar, kita akan membuat penilaian. Kita akan hantar satu pasukan untuk membuat penilaian sama dia boleh selamatkan atau tidak. Dan kadang-kadang kita juga akan membantu dia memastikan bahawa rekod itu bukan rekod yang akan diperlukan lagi. Maknanya rekod yang mungkin tidak bernilai kekal, dah lama, yang telah ditutup, tamat tempoh, itu mungkin kita akan berikan kebenaran. Tetapi sekiranya kita melihat rekod itu masih lagi dalam keperluan dan tindakan jabatan yang berkenaan, kita akan bantu menyelamatkan. Datuk, apa di antara indikator utama untuk kita lihat kepada dokumen ataupun rekod yang perlu dilupuskan? Rekod yang boleh kita lupuskan maknanya rekod yang tidak bernilai kekal. Kalau terkena banjir, kita tahu rekod itu mungkin ada tempoh simpanan tertentu, kita akan berikan kebenaran pemusnahan. Tapi saya kata tadilah, kalau belum cukup tempoh boleh selamat, kita akan selamatkan. Dan kita akan melihat keutamaan dari segi kepentingan penggunaan rekod itu. Sebab itu kita ada program, misalnya kita ada program rekod penting atau vital record. Jadi kita dah boleh membantu agensi kerajaan mengenal pasti mana rekod yang betul-betul penting. Maknanya ketika bencana berlaku, dia dah boleh selamatkan rekod itu dulu. Itu fokus dia. Maknanya kalau kita ajar tentang rekod penting ni, dia akan tahu sebelum bencana, semasa bencana, selepas bencana. Jadi kalau sebelum bencana apa patut dibuat, semasa bencana apa dia patut buat, dan selepas bencana apa dia patut buat. Jadi ini stages yang kita akan bimbinglah penjawat awam. Jadi ini berbalik semula kepada kesedaran penjawat awam itu sendiri, yang juga kita difahamkan arkib juga menyediakan program-program yang berkaitan dengan ini yang disediakan untuk penjawat awam. Mungkin Datuk boleh kongsikan berkaitan dengan program ini? Biasanya kita akan mengadakan program yang secara umum mungkin kita mengadakan program Cakna misalnya. Aktiviti Cakna ni sebenarnya untukkan kesedaran. Kalau tidak ada kesedaran, kadang-kadang bila berlaku banjir ni kita bertanggapan kita menyelamatkan diri kita dahulu. Betul, fokusnya memang nyawa. Tapi kalau di pejabat awam, seperti saya kata tadi, kalau dia dah ada kesedaran tentang rekod ini, keperluan sebelum bencana, dia dah boleh menyediakan langkah-langkah yang perlu. Ketika bencana dan selepas bencana. Dan ada pejabat awan kita faham kedudukannya sentiasa setiap tahun terkena banjir. Jadi dia perlu mengetahui bila musim banjir berlaku dan apa langkah-langkah awal. Kena cakna awal lah. Cakna awal. Jadi kesedaran itu dah ada, jadi dia tahu untuk mengambil tindakan bagaimana untuk menyelamatkan rekod. Sebab kalau kita lihat, mungkin kita kata tentang menyelamatkan dokumen, tapi bila kita sebut terma rekod ini, sebenarnya skop dia lebih luas. Jadi rekod mungkin dalam pelbagai bentuk. Mungkin filem, mikrofilm, mungkin rekod audiovisual, gambar dan sebagainya. Jadi ini benda-benda yang perlu juga diselamatkan. Kalau mengandungi maklumat penting. Tapi kalau tak cakna tadi, tak tahu, maknanya rekod dianggap sebagai sama, ini mendatangkan kesukaran pada kita pada masa akan datang. Jadi sebab itu kita buat. Ini untuk pejabat awam. Bagaimana pula kalau kita luaskan lagi skop mungkin kepada masyarakat ataupun rakyat yang terkesan akibat banjir ini? Apa di antara persediaan ataupun tips yang boleh Datuk kongsikan? Kalau kita lihat, macam saya kata tadi, banjir sentiasa berlaku. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat, kalau secara individu katakan, mungkin kita tahu banjir akan berlaku, tapi apa kita akan buat? Maksudnya kalau individu, kita tahu rekod penting individu apa? Kad pengenalan, surat beranak, geran kenderaan. Jadi rumah katakan, dokumen-dokumen perjanjian. Maknanya benda ini perlu diselamatkan dulu. Jadi apa kita perlu buat? Mana kita letakkan di satu tempat yang selamat, ataupun kita mungkin dah boleh meletakkan dalam bekas atau plastik yang kalis air. Yang disediakan beg. Maknanya kalau berlaku bencana, kita boleh angkat beg itu, bawa lari keluar, selamatkan. Ataupun kalau katakan dia tenggelam, rumah kita tenggelam, almari kita tenggelam, tapi kalau bahan-bahan dokumen ini duduk dalam bekas yang kalis air, walaupun tenggelam rumah itu, tapi dokumen itu masih selamat. Sebab macam saya kata tadi, keutamaan menyelamatkan diri. Bila berlaku perkara begitu, panik kan? Jadi kita tak mungkin memikirkan dokumen, kita akan menyelamatkan diri. Tapi kalau kita telah tahu persediaan awal tadi, langkah-langkah itu, saya rasa kita akan meminimalkan
risiko kerosakan dokumen ataupun dokumen peribadi kita. Itu tips yang baik sebenarnya, khususnya kepada yang terjejas dengan banjir. Yalah, nak bawa buku-buku anak, berat nak bawa buku-buku anak tu. Tak. So, anak seorang tak apa, anak 5-6 orang, jadi mungkin boleh masuk ke dalam plastik, kena kedap ni, itu. Jadi tenggelam. Plastik itu Kalis air. Biasanya dulu kita mungkin tak ada plastik yang transparan kan. Jadi sekarang ni dah ada plastik yang transparan. Dulu plastik hitam. Saya rasa dah pernah dalam sesi banjir lepas saya bercakap tentang teori macam Mamat Khalid punya cerita lah. Plastik hitam kan. Jadi kalau kita letakkan dalam plastik yang transparan, kita ikat satu pusingan katakan. Kemudian lagi satu layer. Jadi bila dia tenggelam, kita kena ikat untuk memastikan dia tidak hanyut di bawah air dan sebagainya. Betul. Kan? Kena ada pemberat dan sebagainya. Tapi kalau katakan apabila banjir berlaku, kemudian surut air, bila kita bersihkan kita tahu apa benda di dalamnya. Tapi kalau kita menggunakan plastik yang kedap ataupun hitam, kita tak boleh nampak betul kita tahu kandungannya. Jadi itu proses untuk membersihkan, menyelamatkan itu lebih cepat. Kita gunakan plastik yang lutsina. Dato' Jaafar sebagai Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, mungkin boleh berikan nasihat kepada penjawat awam khususnya untuk memastikan rekod mereka tidak terjejas sekiranya berlaku banjir di kawasan itu. Untuk pejabat awam, dalam akta kami ada sebut tentang pejabat awam dan pejabat awam. Jadi maknanya ini agensi kerajaan lah, kita tahu secara umumnya, ataupun agensi separa kerajaan. Seperti yang saya nyatakan di awal tadi, kita telah membangunkan Pelan Tindakan Bencana Rekod pada 2012. Jadi Pelan Tindakan Bencana Rekod ini adalah satu panduan yang komprehensif untuk membimbing pejabat awam. Dan sebenarnya orang awam pun boleh baca sama. Jadi di situ kita ada menyediakan guide bagaimana ada satu pasukan yang perlu dibangunkan. Jadi bagaimana untuk menyelamatkan rekod sebagainya. Dan apabila berlaku bencana, maknanya kita tak panik. Jadi kita dah tahu. Sebab panduan Pelan Tindakan Bencana Rekod ni, seperti yang saya kata tadi, sebelum, semasa, selepas. Jadi kalau kita telah menyediakan langkah awal sebelum, kita akan meminimalkan ataupun mungkin rekod itu tidak akan terjejas langsung oleh banjir. Dan sekiranya telah terkena banjir, semasa bencana banjir berlaku, apa patut dilakukan untuk menyelamatkan rekod. Dan sekiranya juga terkena banjir, selepas banjir berlaku, apa kita akan lakukan untuk pemulihaan. Jadi ini langkah-langkah yang perlu kita tahu dan kita ambil tindakan. Dan sebenarnya kalau saya kata tadi, sebelum kita telah mengambil tindakan, dia akan meminimalkan atau mungkin tidak ada risiko kerosakan pada rekod. Jadi ini sebenarnya menyelamatkan maklumat, rekod, dokumen dan juga menyelamatkan wang ataupun kos secara tidak langsung. Jadi proses itu sebenarnya berterusan. Proses itu berterusan. Pengetahuan kena ada. Misalnya dalam fungsi AKIB, pada 20 September yang lepas saya telah mengeluarkan surat peringatan kepada ketua-ketua setiausaha dan ketua jabatan kerajaan tentang banjir ini. Dan kita juga telah tagkan di situ tentang laporan pada MET, jadi Jabatan Meteorologi. Jadi kita telah menyatakan itu tentang fenomena El Nino, La Nina. Maknanya kita telah memberi peringatan bahawa banjir ini pada bulan 9 mungkin sampai ke Januari atau Februari 2025. Jadi kena bersedia. Supaya pejabat awam bersiap siaga untuk menghadapi bencana banjir. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dato' Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia untuk perkongsian berkaitan dengan pengurusan rekod ketika musim banjir. Okey, seterusnya Irfan, kita nak ke Selangor. Ini untuk cerita pagi Selangor berkaitan dengan latihan simulasi bencana banjir. Jadi terus saja bersama dengan rakan kita Siti Farah Nadia. Silakan.